kita dah sebut satu-satu, Ustaz. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Saya cabak Ustaz. Saya kata mana yang kat video saya kata itu adalah kaedah fiqhiyah. Memang Ustaz takkan jumpa lah sebab itu memang bukan kaedah fiqhiyah. Dan kaedah fiqh pun Ustaz tak tahu. Berkaitan tentang apa dia al-aslu fil ibadat at-tauqif pun Ustaz tak tahu. Macam mana Ustaz nak pergi tambah benda baru. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Ayo, metum siapa kartihu. Yang kedua, saya sebut tu saya pun tak tahu maksud dia apa. Saya pun taklid juga dalam bab tu. Saya pun orang awam dalam bahasa Indi. Sebab Ustaz kata tak perlu bagi dalil sebab kita ni taklid saja. Sahabat-sahabat Ustaz, kita ni taklid memang kita, tapi kalau kita sekadar nak bagi tahu benda ni adalah kitab ulama, saya beramal dengannya, cukup sudah. Saya rasa itu sunat sebab ulama sebut. Ustaz tak payah cabar saya untuk dialog Ustaz. Sebab yang tu orang lain pun boleh sebut benda yang sama, ramai pun boleh sebut benda yang sama. Yang kita duk bincang ni dialog akademik. Kita perlu berikan pendetailan, penjelasan apa yang kita mahu jelaskan. Kalau kita ambil pandangan kata ia disyariatkan, kita keluarlah pandangan para ulama yang kata ia disyariatkan. Kemudian kita jelaskan pasal apa ulama itu kata benda ini disyariatkan dan apa dalil yang digunakan oleh para ulama berkenaan untuk kata benda ini disyariatkan. Kalau Ustaz berjaya buktikan itu, kami pun sama-sama nak mandi taubat. Tapi masalahnya saya sepakat ayat Ustaz Ustaz gagal di dalam bab berkenaan. Tak dapat datangkan bukti. Lepas tu Ustaz sekali duduk kata, okey, jom tunjukkan bukti benda ni tak boleh. Mana main kaedah ni Ustaz? Ini saya rasa Ustaz kena pergi belajar kaedah ni balik lah Ustaz. Saya ni nasihat sungguh daripada hati saya. Macam mana saya nasihat kepada Azhar Radishah, macam tu juga saya nasihat kepada Ustaz Muhammad Azmi. Banyakkan pembelajaran, banyak semakkan, banyak tengok apa yang disebutkan oleh para ulama. Ustaz angkat tadi berkaitan tentang isu ini adalah perkara khilaf, berlapang dada sahaja berkaitan tentang perkara khilaf ni. Saya ada persediaan untuk nak jawab soalan ini. Moga-moga Allah Ta'ala bagi manfaat kepada kita bersama-sama Ustaz. Ini adalah perkara khilaf, kenapa tak mahu berlapang dada? Ustaz, ini adalah khilaf pada perkara yang sangat terpencil dalam pandangan ahli sunnah. Tetapi masyhur pula dalam pandangan Syiah Imamiyah yang kita sebut tadi. Pandangan ahli sunnah dalam bab ini ialah tiada mandi taubat melainkan dibahaskan mandi apabila masuk Islam. Kalau Ustaz nak pakai kata, okey, tak adalah ada ulama sebut disebabkan kami taklid saja, ikut Ustaz. Tapi jangan cabar orang untuk dialog macam ni Ustaz. Malu. Kemudian adakah Ustaz nak kata Buya Yahya, Ustaz Abu Muslim tadi, Syekh Ali Jum'ah tadi, Lujnah Daimah dan Al-Azhar tidak berlapang dada dalam isu ni. Bila mereka mengatakan bahawa tidak ada mandi taubat. Isunya bukan isu lapang dada Ustaz. Tolong buka sikit. Tetapi isu perbahasan akademik yang melibatkan amal perbuatan Muslim seharian. Orang nak mandi taubat ni. Orang tanya ni disyariatkan ataupun tidak. Agama suruh ataupun tidak. Bukan boleh main mandi-mandi saja. Kita kena tengok benda tu. Kalau kita kata ada mandi taubat, orang akan buat Ustaz. Tapi kalau pandangan yang kita pilih itu sembrono macam yang telah Ustaz buktikan dalam dialog pada hari ini, apa kita nak jawab di hadapan Allah Ustaz? Kalau ilmuwan kita, agamawan kita macam Ustaz Muhammad Azmi ni, macam mana kita nak berhadapan di hadapan Allah? Aku taklid saja. Kita berbicara dengan isu ilmuwan, agamawan. Bukan kita sembang dengan orang awam. Kalau orang awam, kita banyak berlepas diri Ustaz. Kita banyak, bahkan di dalam kitab Al-Kabair wa Tabyinul Maharim oleh Az-Zahabi rahimahullah, saya dah terjemahkan kitab tu Ustaz boleh dapatkan dekat kedai-kedai. Pesta buku tengah ada sekarang ni. Pergi pesta buku. Esok saya ada kat pesta buku. Nak sembang banyak, boleh sembang esok insyaAllah. Apa dia, kita ketemuahkan di situ. Orang awam, kalau dia pok tok bomo, walaupun ada larangan jelas berkaitan tentang hal tu, tapi dia tak tahu. Kita bagi banyak alasan untuk orang awam. Itu orang awam. Ini perbincangan akademik. Perlu dibahaskan. Bagaimana kalau kita memandu mereka kepada jalan yang salah? Ulama kita tak ajar macam tu. Ulama kita tak ajar untuk kadar kita menukilkan pendapat sahaja. Untuk academician. Macam Ustaz. Academician. Ustaz ada stamp sijil tinggi agama Malaysia. Gunakan yang tu. Yang itulah kaedah yang digunakan oleh Al-Azhar untuk bagi cernih kepala otak kita ni. Academician. Pastikan yang tu kita settle. Jangan kita duk main sentimen saja. Kemudian apa dia tadi, satu lagi apa? Sahabat-sahabat Ustaz Muhammad Azmi dan juga sahabat-sahabat yang lain. Kita kena tahu pasal apa isu yang kita bincang hari ni, isu mandi taubat. Kenapa dia penting? Di dalam kitab Nihayat Usul yang kami belajar dekat Al-Azhar. Saya ni tak pandai sangat Ustaz, tapi saya mengaji dekat Al-Azhar. Kami dilatih untuk mengkaji, untuk membuat semakan. Kami dilatih untuk mempelajari dan sentiasa belajar. Saya hari ni pun belajar. Ustaz cabar saya pada Khamis lepas, daripada Khamis lepas saya buat semakan sampai kepada hari ni. Sebab
tu saya kata terima kasih banyak kepada Baba Muhammad kerana banyak kepada saya dan saya buat semakan buat penelitian. Yang Ustaz sebut hari ni bukan saya baru dengar, saya dah dengar sebelum ni juga. Bila Ustaz berikan teguran, terima kasih banyak Ustaz. Saya nak ucap terima kasih banyak kepada Ustaz Muhammad Azmi. Bila dia berikan teguran dekat Facebook, saya tak kata berhenti memberikan teguran dan juga nasihat kepada saya. Saya minta Ustaz Muhammad Azmi terus berikan nasihat kepada saya. Setiap video reaction saya, Ustaz teliti, Ustaz nampak benda pelik, Ustaz kritik saya. Tapi saya beritahu Ustaz, perlu ada kami mengaji kat sana disiplin. Kita mengaji kitab turas. Di dalam kitab Nihayat Usul yang kami belajar dekat Al-Azhar, dia sebut, minta maaf kalau saya punya baris salah sikit, saya minta maaf Ustaz. Wal fiqh wal ilmu bil ahkam syar'iyyah al amaliyah al muktasab min adillatil ilmu fiqh ni, ilmu apa yang kita mengaji ni? Ilmu untuk kita tahu tentang hukum hakam agama secara fikir yang bersandar daripada dalil-dalil yang terperinci. Fiqh berkaitan rapat dengan iaitu kita semua. Saya, Ustaz dan orang yang menuntut. Kita bincang bab ni disebabkan ia berkaitan tentang diri kita, tentang amalan kita. Apa yang kita akan lakukan, ia menjadi perbahasan fiqh. Apabila berkait dengan hukum hakam, berkait dengan ibadat umat Islam. Ustaz Muhammad Azmi, saya juga dan sahabat-sahabat yang menonton, ramai juga ustaz-ustaz yang menonton dekat sini. Kita mesti ada disiplin macam Ustaz Muhammad Azmi sebut. Kita ada disiplin, tapi jangan disiplin itu hanya berada di bibir mulut saja. Ia perlu diprakkan. Bukan kita sekadar kata berikan dalil kepada saya, tetapi bila ditanya kepada awak berikan dalil, awak tidak memberikan dalil. Hanya mencari kebenaran atas apa yang dia nak saja. Hanya mencari kemenangan atas apa yang dia nak saja. Hati-hati kita sebab ia berkaitan tentang ibadat umat Islam. Jika makan benda syubhah pun, kita sudah sangat berhati-hati. Benda syubhah ni orang takut sangat. Sampai ada orang tak mau beli ayam pasar raya kerana bimbang syubhah. Pergi dekat Tesco tak mau beli, pergi dekat Giant tak mau beli, bimbang dia sembelih tak elok padahal dah ada cop halal jakim dah. Bagaimana pula dalam bab ibadah? Adakah kita hanya nak taklid sahaja ataupun kita memastikan perkara itu datang daripada dalil? Ya, tak wajib untuk orang awam tahu dalil. Tak wajib orang awam tahu dalil. Tetapi agamawan seperti Ustaz, bila orang awam tanya Ustaz, apakah dalil dalam bab ni? Ustaz kena ambil masa pergi cari Ustaz. Saya tak salah Ustaz ambil pandangan kata mandi taubat itu dibenarkan atau sebagainya. Saya tak ada masalah langsung. Sikit pun tak ada masalah. Tetapi tolong orang awam Ustaz. Orang awam tanya mana dalilnya. Tolong kita cari hujah dia. Ya, kita tahu sebenarnya Ustaz, kita bukan sekadar 4 tadi saja. Kita ada 11 dalil. Al-Adillah Asy-Syar'iyyah ni ada 11 dalil. Tapi ialah ada sebahagian mazhab Syafi'i setuju, ada mazhab Syafi'i tak setuju. Jadi benda tu mungkin ada perbahasan sikit dekat situ. Tetapi ada 11 lapangan yang kita boleh tengok dekat situ. Tengok sungguh-sungguh. Apabila Syarqawi sebut, dia bukan suruh kita untuk tengok saja. Dia bukan sekadar suruh kita, okey ni aku bagi pendapat, hampa ikut saja. Bukan. Bahkan para ulama kami ingatkan terhadap taklid ini. Saya nak tunjuk sahabat-sahabat. Dalam kitab usul, saya cadang Ustaz mengaji Azhar Ustaz. Apa dia disebut dekat sini, Adilah Jumhur. Tak apa, nanti dia ada perbahasan. Tapi saya nak sebut dalam ni untuk bagi manfaat. Untuk manfaat. Al-asl ni, asal bagi taklid adalah perkara yang dicela dalam agama. Ini al-asal. Ini kaedah ni Ustaz. Al-asl. Asal bagi perkara taklid tu dia bukan boleh macam tu saja. Asal dia tak boleh. Kerana ia termasuk dalam ittiba' li ghair biduna ilm. Kerana ikut orang lain tanpa ada ilmu. Dan ia ini fahuwa mamnu' fi haqqil 'ami wal mujtahid. Dia ini dilarang pada orang yang ami macam ustaz dan juga saya. Ami ni maksudnya orang umum ni, dan juga mujtahid. Orang awam ni kata orang awam ni tak boleh taklid pada asalnya. Summa jaza. Kemudiannya diharuskan untuk orang awam taklid dengan ulama sebab ada darurat. Dekat situ kita tak tahu. Tapi semak dalil. Solat macam mana nak angkat takbiratul ihram macam mana? Tak tahu. Dia tak sampai ke tahap itu lagi. Apalah fasa by fasa dia nak kena solat. Solat dulu ikut aku macam aku. Macam Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Solat macam mana aku solat. Cukup macam tu saja dulu. Macam tu. Lepas tu baru kita jadikan orang awam ni dia cerdas. Orang awam zaman sekarang ni dia tak bodoh sangat. Dia tahu tentang apa yang berlaku dalam masyarakat dan dia cuba untuk berada di dalam masyarakat yang kita perlu memberikan manfaat isu berkenaan. Kemudian Ustaz, adakah kita hanya memberat-beratkan diri kita kepada isu makan minum tetapi tidak berat pula pada isu agama kita? Isu agama isu besar Ustaz. Dia bukan isu kecil. Isu besar. Bila kita kata mandi taubat ini, ia adalah isu besar. Orang nak bertaubat Ustaz, dia orang akan cari. Imam Al-Bukhari siap bubuh. Saya tulis perkataan bubuh. Imam Bukhari bubuh khusus dalam sahih beliau. Ni mungkin Ustaz tak suka, tapi tak. Bab idza ijtahada al-amil aw al-hakim fa khilaf al-rasul min ghairi ilm fa hukmuhu mardud. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. Suka tak suka Ustaz dengan hadis ni? Ini Nabi kata, bukan saya kata. Apabila amil atau hakim telah mengambil satu putusan tetapi dia salah sehingga menyanggahi Rasul tanpa dia tahu. Ni orang
orang yang alim ni dia tak tahu ini orang alim, takkan kita nak kata Imam Bukhari ni duk mengata orang alim pula ni. Siapa kita dengan orang alim itu? Tak. Maka hukumnya tertolak. Hukum itu tertolak walaupun dia alim. Ini berdasarkan kepada sabda Nabi SAW. Kerana sabda Nabi lagi besar. Sesiapa yang membuat sesuatu amalan yang bukan daripada ajaran agama kami, maka ia tertolak. Jika ada orang kata kat kita jangan tergopoh-gopoh dalam menilai. Saya dengar Ustaz sebut juga dalam kenyataan Ustaz sebut perkataan itu yang melukakan hati ramai orang, termasuk hati saya. Saya juga mahu menyebutkan jangan tergopoh-gopoh dalam menyebutkan sesuatu itu sunnah, melainkan awak sudah mempunyai bukti yang kuat. Dan juga saya nasihatkan kepada diri saya dan juga Ustaz juga, perkara yang kita bincang ini adalah perkara agama. Ia adalah perkara yang serius dan juga penting. Tolong agamawan sekalian mengambil penting isu ni. Jangan sekadar kata ini adalah kata-kata daripada ulama. Bahaya isu mandi taubat ini, sahabat-sahabat. Kenapa kita mengambil pandangan itu? Kenapa Buya Yahya yang begitu lunak yang kita kenal mengambil pandangan seperti itu? Selain membawa kepada perkara bid'ah dalam agama, mandi taubat juga dibimbangi merosakkan kefahaman umat Islam kita, khususnya dekat Nusantara kita ni, berkaitan tentang ibadah mandi. Sekiranya kita biarkan isu ni, boleh jadi nanti adalah yang mengatakan bahawa mandi buang sial itu sunnah. Mandi buang sial. Orang kita sikit-sikit kalau kena apa semua, okey, mandi buang sial itu sunnah. Padahal ia bercanggah dengan agama. Sial mial canggah dengan agama. Ustaz Muhammad Azmi tahu tentang hal ini. Tetapi bagaimana mereka berdalilkan, ada dalam kitab, ada dalam buku. Takkan orang itu tak lebih alim daripada kita? Bukankah dia mengaji di Azhar dan sebagainya? Ada orang kata mandi bunga dengan maksud syariat itu digalakkan atau seumpama dengannya. Mandi safar. Adakah nak kata mandi safar ini dibolehkan dan disyariatkan? Habis yang mufti-mufti kita keluarkan kenyataan bahawa mandi safar ini bercanggah dengan syariat. Macam mana? Mana satu kita nak ambil? Ia bercanggah dengan agama dengan percanggahan yang cukup besar. Kerana sifat-sifat mandi yang mereka lakukan itu, orang dah buat ni. Mandi buang sial, mandi bunga, mandi safar, macam jenis mandi. 1001 mandi ada. Kalau kita kata nak mereka-reka ni, banyak mandi. Mandi selepas dengar debat pun mungkin boleh. Mungkin ada juga lepas ni. Pasal apa pergi mandi? Orang tanya dia pasal apa ni? Ustaz Muhammad Azmi pergi mandi ni. Aku mandi buang sial. Buang lepas dialog dengan Syabuddin. Orang buat suka hati agama ni. Sebab sifat-sifat itu dah ada sama saja. Jadi kita kena hati-hati, sahabat-sahabat. Selain itu, ia bakal melewatkan dan menyusahkan orang daripada bertaubat. Sedangkan agama suruh segera untuk bertaubat, bukan melewat-lewatkan taubat. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfirati min rabb wa jannati 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kamu kepada keampunan dari Tuhan kamu. Quran suruh kita segera, Ustaz. Bukan relax dulu, kita mandi taubat dulu. Bukan macam tu, Ustaz. Disuruh untuk kita segera. Imam Nawawi rahimahullah, saya nak quote yang terakhir ni, para ulama telah sepakat bahawa bertaubat dari seluruh perbuatan maksiat adalah wajib dilakukan dengan segera, tidak boleh ditunda, apakah itu dosa kecil ataupun dosa besar. Wallahu ta'ala alam.